Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, kalau engkau sudah bertaubat di tanganku dan engkau mendampingiku, kemudian jika engkau tidak mahu dengar nasihatku, apa gunanya lagi? Engkau pandang gambaran luar sahaja tanpa mahu memandang kepada maknawinya. Siapa yang mahu mendampingiku, mestilah dia mendengar apa yang aku katakan itu, lalu dia mengamalkannya. Dia membuat seperti apa yang aku buat. Kalau tidak perlu dia mendampingiku. Nanti dia akan rugi lebih banyak daripada apa yang dia untung. Akulah hidangan yang semua orang patut datang kepadanya. Pintuku terbuka. Akan tetapi tiada siapa pun yang ingin masuk dan memakan hidangan itu. Apa yang hendak aku lakukan kepada kamu? Betapa banyak sudah aku nasihatkan kamu, tetapi kamu enggan mendengarnya. Aku hanya kasihankan kamu. Kemudian bukan faedahnya aku yang dapat. Aku tidak takut kepada kamu dan tidak mengharapkan sesuatu pun dari kamu. Aku tidak membedakan di antara yang rosak dan yang bagus, antara yang masih hidup dan yang sudah mati, antara yang kaya dan yang miskin, antara raja dan hamba. Semua perkara ini di tangan selain kamu. Sesudah aku keluarkan cinta dunia dari dalam hatiku, barulah aku diberikan ke semua ini. Ya, bagaimana boleh betul tauhidmu, yakni pengesaanmu terhadap Allah, sedang dalam hatimu bersemak cinta kepada dunia. Tidakkah pernah engkau mendengar apa kata Nabi SAW? Cinta dunia itu pokok segala kesalahan. Riwayat Baihaqi. Sebab itu selama engkau mula mengenal agama dan masih menuntut ilmu dan sedang bersuluk menuju pada Allah, maka cintakan dunia itu buatmu adalah segala pokok segala dosa. Jika rahsia hatimu sudah habis kerjanya dan sudah sampai dekat Allah Ta'ala, kelak dia akan membukakan hatimu kepada bahagianmu dari dunia dan dibencikanmu untuk mengambil bahagian orang lain. Dia letakkan perasaan gembira dalam hatimu terhadap semua bahagianmu dari dunia itu, sehingga engkau mengambil sepenuhnya sebagai membenarkan ilmunya yang lalu mengenai dirimu. Lalu engkau merasa cukup dengan bahagian itu dan tidak perlu lagi menuntut kepada yang selain itu. Sedang hatimu berdiri di hadapannya, dan engkau berbolak-balik pada dunia seperti berbolak-baliknya ahli syurga dalam syurga. Maka semua yang datang daripada Allah Azza wa Jalla itu menjadi kesukaanmu. Sebab pada ketika itu engkau mahu dengan kemahuannya, berkehendak dengan kehendaknya, dan kau pilih dengan pilihannya. Engkau berputar dengan kudratnya.
dan engkau akan memutuskan dari hatimu semua yang selain dia sahaja. Engkau akan mengenepikan dunia dan akhirat dari dirimu. Maka menjadilah penerimaanmu pada bahagian-bahagian itu dan cintamu kepadanya dengan dia dan bukan dengan dirimu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara nasihat, wasiat serta pesanan Syekh Abdul Qadir ialah bagaimana perlunya seorang yang bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar mendampingi pada gurunya. Kerana setiap orang yang bertaubat itu dicemburui oleh syaitan, bahkan diburu dengan lebih hebat daripada orang-orang yang jahat, untuk mereka kembali mengulangi kejahatan, mengulangi maksiat. Kerana itu orang yang bertaubat itu perlu mendampingi pada gurunya untuk menjadi benar taubatnya, berterusan taubatnya, kuat taubatnya, sehinggalah dia mengetahui bagaimana cara mengendalikan urusannya. Lalu Syekh Abdul Qadir menegur, kadang-kala kamu mendampingiku, tapi kamu tidak mau mengambil nasihat daripadaku, dan kamu tidak berpegang teguh dengan nasihat yang aku berikan. Kamu tidak mengamalkannya. Sedangkan umpama aku ini ialah umpama hidangan, dan pintu rumah ini sentiasa terbuka bagi siapa yang ingin menikmati hidangan, tapi kamu tidak mau memasukinya. Yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir ialah ini pusat pengajian dia, pusat talaki beliau yang disebut riba. Zaman dahulu pusat talaki yang diasaskan, yang dibina oleh Syekh Abdul Qadir disebut sebagai riba Al-Jilani, yang beliau bina dan beliau adakan kuliah yang berterusan, yang beliau mengajar lebih daripada 13 jenis ilmu dalam pelbagai bidang, dan tasawuf salah satu bidangnya, selain daripada tafsir, fiqh, hadis dan lain-lain. Maka beliau memberi satu tashbih perumpamaan, pusat talakiku ini ialah rumahku, dan pengajian ilmu ini ialah hidanganku yang aku sediakan untuk kamu. Hidangan yang begitu menyelerakan, begitu menyihatkan, begitu menguatkan tubuh badan, tapi kamu tidak mau masuk. Kamu tak nak datang. Bukan kamu tidak berterusan, tidak istiqamah untuk datang. Maka apa yang perlu aku lakukan untuk kamu? Bila semua sudah aku siapkan, tetapi kamu yang tidak mau mengambilnya, kamu yang tidak mau memakannya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi, betapa banyak nasihat, tetapi kamu enggan mendengarnya. Maksud perkataan mendengarnya, sama ada tidak menjadikan prioriti keutamaan untuk mendampingi pada guru, tidak jadikan sebagai prioriti, dan tidak beramal dengan apa yang disampaikan. Di samping itu kata Syekh Abdul Qadir, yang aku lakukan bukanlah untuk mendapat faedah daripada kamu, tetapi kerana kasihankan kamu. Kerana bila Allah Ta'ala mengutuskan pada Nabi dan Rasul kepada umat, Allah berikan kepada setiap Nabi dan Rasul itu sifat kasih belas, dan sifat itu dipindahkan kepada para alim ulama, sehingga mereka menjadi kasih belas kepada masyarakat, untuk memperbaiki, untuk menyedarkan, untuk menginsafkan. Maka ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, aku tidak mahu sesuatu daripada kamu, dan di hadapanku tidak ada bezanya. Siapa pun kamu tak ada beza. Aku menasihatinya sebagaimana aku nasihat orang-orang lain, dan aku mengajar kepada kamu bagaimana memperbetulkan tauhid kamu. Yang dimaksudkan tauhid di sini bukanlah ilmu tauhid, mengaji ilmu tauhid, mengaji ilmu sifat 20 dan sebagainya, bukan. Tauhid di sini ialah cara hidup kita yang benar-benar bergantung pada Allah, benar-benar meletakkan kiblat kehidupan kita kepada Allah.
Umpama kita ialah perumpamaan seorang musafir yang menuju pada satu tempat. Dia tahu perjalanannya mesti berakhir ke destinasi itu. Menjadikan fikirannya bukan hala tujunya ialah ke tempat yang ingin ditujunya. Maka demikian mentauhidkan Allah. Dia kalau bekerja kerana Allah, dia kalau berkeluarga kerana Allah, dia kalau buat apa sahaja pun kerana Allah. Inilah tauhid. Dengan keikhlasannya kepada Allah. Bahawa dia tidak mungkin berpaling kiri kanan dengan leka arah hadapannya. Umpama seorang yang sedang solat yang hanya menghadap kiblat, tidak dipalingkan kiri dan kanannya. Bukan sekadar pandangannya, bukan sekadar dadanya, bukan sekadar penglihatannya, apatah lagi dadanya, yang boleh membatalkan solat. Jadi kalau kita naik kereta, kalau tuan-tuan naik kereta, kalau kita pandang kiri kanan sehingga kita lupa tengok depan, kita akan aksiden. Kita naik kereta, duk pandang kanan, pandang kiri, tengok bangunan kiri jalan, tengok orang berniaga tepi jalan. Bukankah kemungkinan untuk kita aksiden itu tinggi? Sedangkan jalan itu sibuk. Kita tak boleh tengok melainkan menjeling saja. Kita jeling mungkin. Arah kita hadapan. Begitulah umpama perjalanan seorang hamba pada Allah. Arah dia depan. Dia tak mungkin pandang kiri dan kanan dengan tempoh yang panjang. Kadang-kadang bila dia tahu jalan yang sibuk, dia cuma menjeling. Tidak dilihat. Perjalanan orang yang mentauhidkan Allah, segala-galanya ialah pengesaan kepada Allah. Ini apa yang nak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir. Bila beliau menekankan tentang bertaubat di tangan guru. Tuan-tuan, bila kita sebut taubat, kita kembali pada Allah. Paling kurang kita berkata astaghfirullah. Paling kurang kita berkata Allahumma afwaka, Allahumma afwaka. Ya Allah, keampunanmu, keampunanmu. Atau kita berkata Allahumma inni as'aluka afwaka. Ya Allah, aku mohon keampunanmu. Ini minimum kalau seorang bertaubat. Namun setiap orang yang bertaubat, dia kena tahu kesempurnaan dia. Kita boleh belajar sendiri, ABC, sekian-sekian. Tapi kita tahu tidak akan sempurna belajar sendiri melainkan dia ada guru. Kita ayah, anak-anak kita beri ilmu. Kita beli buku, dia ajar satu. Kita ajar dia abjad, kita ajar dia huruf dan nombor. Tapi kita selamanya mengetahui ia tak akan sempurna melainkan anak kita kena hantar kat sekolah. Walaupun tuan-tuan talented untuk ajar anak-anak, tapi semua orang tahu budak ni atau anak kita tidak mungkin mendapat pendidikan sempurna melainkan di sekolah, di hadapan bersama guru dia. Atas alasan itu kita biarkan anak kita duduk asrama. Kita berpisah dengan dia tempoh yang panjang. Berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan. Bahkan hampir kita tidak ada kuasa pada anak kita. Bila warden kata tak boleh balik, kita tak ada kuasa. Kalau kita kata saya rindu nak tengok anak, warden kata tak boleh tengok, kita terpaksa aku. Saya tak rasa ada ayah yang lawan kalau ayah tu nak anak dia cemerlang. Warden kata tak boleh balik, ataupun pihak sekolah kata tak boleh balik, dia aku setahun. Atau kalau setahun. Dan yang jenis hantar anak keluar negara pula untuk belajar, dia redha, dia rela dan dia sanggup habis duit. Sebab dia tahu itulah kesempurnaan belajar. Untuk nanti anak dia keluar jadi orang berjaya, menjawab jawatan yang diimpikan, yang dicita-citakan. Tuan-tuan, taubat lebih pada itu. Taubat memerlukan komitmen lebih daripada itu. Kerana taubat ini kejayaan dunia akhirat. Wa tubu ilallah, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua wahai orang beriman kepada Allah, dengan itu kamu akan berjaya. Nilai kejayaan bila mana kita berjaya taubat kita. Sebab orang yang berjaya taubat, dia terus mendapat status dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang bertaubat. Maka bila kita nak taubat, tak mungkin kita gunakan cara tidak formal. Mesti cara formal. Dengan apa? Dengan guru.
Sebab kita bila nak taubat, ia melibatkan melakukan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Apakah kita tahu semua benda yang Allah suruh? Apakah kita tahu semua benda yang Allah larang? Ada orang yang dia kata dia nak jadi baik, dia dah taubat, jenis selebriti, jenis pelakon, jenis orang popular. Maka taubat itu cuma dijelmakan dengan cara dia memakai tudung kalau dia perempuan, atau dia memula pakai kopiah. Walau kerosakan lain banyak lagi dia lakukan, baik di rumahnya, baik anak-anaknya, baik pendapatannya. Hanya dia memahami taubat pada satu juzuk. Kerana dia memahami taubat pada satu juzuk, maka dia masih boleh dipermainkan oleh syaitan. Tentu kita dengar dan kita lihat orang yang mengatakan taubat, tapi kita tak nampak apa yang mereka taubat sebenarnya. Apakah hanya memakai tudung, lalu kamu kata itu nama taubat? Sedangkan masih terlibat dengan riba, masih terlibat dengan hiburan yang haram, yang melalaikan. Apakah hanya sekadar kamu pergi ke Mekah, umrah, lalu dikatakan dia sudah bertaubat? Hasya lillah. Terlalu kecil ataupun terlalu singkat fahaman taubat kita. Kerana kita tidak mau bertaubat di tangan guru kita. Sebab kita takut bila kita taubat di tangan guru-guru kita, kita terpaksa buang banyak perkara. Sebab kita masih nak kekalkan kehidupan sebahagiannya dalam maksiat. Cuma taubat ini cuma gambaran, surah, bukan hakikat. Bila ramai orang bertaubat dengan gambaran, maka kita dapati dia dengan mudah berpatah semula pada maksiat yang pernah ditinggalkan. Kita dah kata tadi, setiap orang bertaubat dicemburui oleh syaitan. Hatta seorang berkata saya bertaubat, syaitan mula berpusu-pusu datang untuk mengembalikan dia kepada jalan dia. Ia umpama anak kecil yang tidak akan selamat melainkan didakar oleh ibu dan ayahnya. Dan orang bertaubat ini tidak akan mampu kuat melainkan didakap oleh gurunya. Maka bila pada guru mendakap dia dan dia mendekat pada gurunya, mendekat, maka dia akan mendapat taubat yang sebenar. Sebab apa? Sebab mana-mana ulama ketika mana membicarakan tentang penghalang kita masuk syurga, atau disebut aqabat, bagaimana kita nak mengatasinya, maka disebut satu persatu. Yang pertama ialah akibat ataupun aqabah pertama yang perlu kita lalui ialah taubat. Aqabah yang kedua yang perlu kita lalui ialah ilmu. Ada orang dia lalu aqabah peringkat pertama ini, taubat, tapi dia tidak melaluinya aqabah yang kedua, ilmu. Akhirnya dia tidak mengubah banyak perkara dalam kehidupannya. Tak ilmu yang ubah banyak benda. Yang kita tinggalkan yang haram, kita buat apa yang disuruh. Kita membentuk kembali kefahaman yang sebenar dalam makna kembali pada Allah. Maka orang inilah yang akan mencapai taubat sebenar. Sebab itu Syekh Abdul Qadir mencela, berkata, kamu ni taubat tapi tak nak dengar cakap aku. Tidak mau beramal dengan apa yang aku katakan. Maka taubat kamu seumpama ini taubat yang tak ada nilai. Contoh kalau orang tu dia taubat tapi tak nak duduk dalam majlis ilmu, dia tak akan sempurna taubat. Tetap dalam dirinya ada sesuatu yang mengembalikan dia kepada keburukan. Lalu Syekh Abdul Qadir menyebut, apakah benda itu yang akan mengembalikan dia? Iaitu cinta kamu pada dunia. Contoh bila Rasulullah menyebut dalam satu hadis, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cintakan pada dunia pokok kepada segala dosa. Maka Syekh Abdul Qadir dia nak suruh mana-mana taubat damping dia sebab dia nak buang cinta pada dunia. Tetapi bila tanggungjawab kita membuang rasa cinta pada dunia. Kerana seorang yang cinta pada dunia, dia akan berpelakuan dengan pelakuan yang buruk. Dunia akan menjadikan dia seburuk-buruk makhluk, bahkan lebih buruk daripada binatang. Dunia akan buat dia macam tu. Dunia akan menjadikan dia sehina-hina makhluk. Sebab dunia diambil daripada perkataan dana'ah, artinya hina. Dan dunia itu juga diambil daripada perkataan dekat, yakni qasirah. Dia cuma sekejap dekat. Ia memberi maksud
daripada perkataan dana yadnu, yang ini dekat. Dia juga daripada perkataan dana'ah, yang ini hina. Sama ada orang tu tertipu dengan benda yang sekejap, yang dekat, atau orang tu akan dihina dengan dunia. Kalau itu disebut dalam hadis, cinta dunia ini punca kepada segala kesalahan. Yang orang dengki sebab apa? Dunia. Yang orang marah-marah tu sebab apa? Dunia. Yang kita tak nak jaga solat Jumaat kita, kuliah kita, kenapa? Dunia. Bukankah semua sebabnya dunia? Maka benarlah dunia itu pokok pada segala kejahatan. Jadi macam mana kita nak rawat? Satu ketika, sedang Nabi Isa AS berhimpun dengan anak murid dia. Nabi Isa berkata, hubbud dunya aslu kulli khati'atin. Kalau kamu sayang dunia, itulah punca segala kejahatan. Wal malu fihi da'un kasirun. Dan harta dalam dunia ini penyakit banyak. Lalu kata anak murid dia, Tuan Guru, wahai Nabi Isa, wa mada'u, macam mana Tuan kata harta tu penyakit? Lalu kata Nabi Isa AS, la yaslamu sahibuhu minal fakhri wal khuyala. Kerana empunya harta ini, dia tak mampu selamat daripada riak dan sombong. Jarang orang kalau ada harta dia tak riak, dia tak sombong, jaga. Nah, ini yang kita nak tangani supaya tak termasuk dalam makna cinta dunia. Lalu kata anak muridnya lagi, fa in salima, baik kalau dia selamat. Andai kata dia ada duit banyak, dia ada harta banyak, dia tak sombong pun. Lalu kata Nabi Isa, syaghalahu islahuhu an dzikrillah. Dia akan sibuk menguruskannya sehingga lupa untuk memperbanyakkan ingat pada Allah. Kalau dia bukan jenis orang bangga ada harta, ya, harta itu akan menyibukkan dia sehingga dia akan ingat Allah sikit je. Tak banyak dia ingat Allah. Itu jadi ni tak sempat, ni tak sempat. Yang dia tak sempat tu semua benda akhirat. Tapi yang disempat-sempatkan semua benda dunia. Yang dialasankan itu semua benda akhirat. Yang dipertahankan itu semua benda dunia. Kalau tanya kenapa tak ke masjid, kenapa tak solat Jumaat, kenapa hal agama, maka dia beri alasan dunia. Berarti dunia itu lebih besar di sisi dia. Dan dunia itu yang menyibukkan dia. Jarang orang yang dia memberikan alasan akhirat untuk dunia. Orang berikan alasan dunia untuk tinggalkan akhirat. Tak ramai tuan-tuan jumpa orang beri alasan dunia untuk orang beri alasan akhirat untuk tinggalkan dunia. Tapi kita akan selalu dengar orang terus menggunakan alasan dunia untuk tidak mendekati akhirat. Dan ini disebut oleh Allah, alhaakumut takatsur. Kamu dilalaikan dengan sifat banyak yang kamu inginkan. Harta banyak, pangkat banyak, semua banyak-banyak. Sehingga alhaakumut takatsur, kamu dilalaikan. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke liang lahat. Contoh bila kita masuk ke lubang kubur, akhirnya alasan tu macam tak ada faedah pun. Masuk je dalam kubur, apa yang kita ada? Kebun. Apa kita ada? Harta, pangkat, anak-anak, cucu, kawan-kawan? Tak ada. Seorang. Yang masuk bersama kita ialah amalan. Amalan itu apa dia? Akhirat. Yang berada di luar kita ialah dunia. Dunia itu apa? Isteri, suami kita, anak-anak kita, harta kita, pangkat kita, kesibukan kita, tiket-tiket kapal terbang yang kita dah booking setahun tu, seluruh kenderaan yang kita sediakan untuk musafir, anytime, any place, anywhere, semua kawan-kawan yang kita sudah prepare untuk tujuan-tujuan keduniaan kita, semua duduk di luar kubur. Yang masuk dalam kubur cuma seorang je, satu je, amal soleh. Sebab tu kata Hatim Al-Asam, aku lihat setiap orang ada benda yang dicintai. Dan ada benda yang mencintainya. Dia cinta isteri dia, dia cinta suami dia, dia cinta anak-anaknya. Maka yang mencintainya kadang-kadang menemaninya waktu sakit. Dan menemaninya di sisi kubur. Tapi tidak aku pernah lihat yang mencintainya dan yang dicintainya masuk bersamanya dalam kubur, melainkan amalnya yang soleh.
Kerana itu kata hati aku tak nak peduli yang lain melainkan amalku yang soleh. Memanglah yang lain tu sayang, tapi bila kita dah masuk dalam kubur, siapa orang tu? Tak ada. Walau disebut inilah anak kesayangan, inilah dia suami kesayangan, isteri kesayangan, inilah dia kenderaan kesayangan, inilah dia jawatan kesayangan, baju kesayangan. Yang kita nama sayang-sayang dunia tu, semua cuma berada di luar kubur, sempadan dia. Yang kita beri alasan banyak-banyak untuk tidak melakukannya, yang itulah yang masuk dalam kubur bersama kita. Amal soleh. Jadi persoalan yang menjadikan kita tak mampu taubat dengan kuat ialah masalah cinta dunia. Baik, bagaimana Syekh Abdul Qadir mengajar kita untuk merawat kita, bagaimana kita tak cinta dunia. Maka beliau menyebut yang pertama, sebab kamu ni baru kenal agama, sebab itu kamu takkan selamat daripada cinta dunia. Sehinggalah kamu benar-benar kenal agama dengan terus menuntut ilmu. Waktu itu dunia tidak menjadi sebab kamu berdosa, tapi dunia menjadi sebab untuk kamu dapat pahala. Dunia ni, tuan-tuan sekalian, wa imma dia menjadi sebab kita dapat dosa, wa imma dia jadi sebab untuk kita dapat pahala. Bagi orang yang dunianya menjadi sebab kepada dosa, ini yang dimaksudkan dalam hadis, bahawa dunia itu pokok pada segala kejahatan. Sebab dunianya semua dia punca dia buat dosa. Tapi bagi orang yang kenal Allah, kenal agama, dunianya benar-benar menjadi jambatan akhirat, benar-benar menjadi keuntungan akhirat, benar-benar yang disebut oleh Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur, orang-orang kaya membawa pahala yang banyak. Ya, bayangkan orang hutang dia tak bayar, dia dapat pahala banyak. Bayangkan dia dapat sedekah banyak, dapat pahala yang banyak. Bayangkan dia wakaf banyak, dapat pahala banyak. Bayangkan dengannya berdiri madrasah, berdiri masjid, dia dapat pahala yang banyak. Bayangkan dengannya menyebabkan para ulama muncul, sebab dia mengasaskan pusat-pusat pendidikan, sebagaimana berlaku pada Nuruddin Az-Zanki yang membina Darul Hadis bagi setiap mazhab. Pusat pengajian terulung di bumi Syam. Bagi mazhab Syafi'i ini Darul Hadis yang dipimpin oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini Darul Hadis dan mazhab Hanafi, ini Hambali, ini sekian. Siapa yang mengasaskannya? Sultan Nuruddin Az-Zanki. Penyebab daripada Darul Hadis itu keluar ulama yang hebat-hebat. Bukankah dia mendapat pahalanya? Sebab dia yang mewujudkan institusi itu. Dengan baik dengan kuasa, baik dengan harta. Kalau dengan asbab harta kita lahir hufaz yang ramai, hafiz Quran ramai, puluh, ratus orang, bukankah kita mendapat pahala yang banyak? Setiap huruf yang dibaca, pahala itu kembali kepada kita. Kerana kita yang membangunkannya. Wa imma dengan harta, wa imma dengan makanan, wa imma dengan idea, apa sahaja. Jadi untuk menjadikan dunia ini bukan pokok segala kejahatan, tapi pokok segala pahala. Yang menjadi sebab dunia pokok segala kejahatan, sebab jahil kamu pada agama. Kamu tidak menuntut ilmu dengan sebenar, tidak bersuluk dengan sebenar. Perkataan suluk, perkataan yang masyhur dalam kesufian. Apa maksud suluk? Yang ini bersungguh-sungguh untuk dekat dengan Allah. Umpama suluk itu macam orang yang nak bertanding sukan, dia akan masuk camp dia. Ini ada sukan Olimpik lagi 3-4 hari, contoh, ataupun lagi 3-4 minggu, maka dia mula di kuarantin di pusatnya, di camp dia. Maka ini namanya suluk dalam bahagian kesufian. Ini kalau kita sebut iktikaf 10 hari, iktikaf sebulan, atau kita letak satu komitmen yang tough, yang kuat untuk melazimi ilmu, maka ini namanya proses bersuluk. Proses ini ialah kita tidak melihat yang lain melainkan apa yang kita nak capai ini. Dan nak yang ni, kalau kita dengar, kita baca, ada seorang hamba Allah, dia nak buru pingat emas di sukan Olimpik. Dia pun cerita, saya tinggalkan isteri saya yang sedang sarak mengandung, saya tinggalkan ayah saya yang sakit kena stroke, saya tinggalkan keluarga saya. Dia cerita pengorbanan, semua dia tinggal hanya kerana nak benda ni. Walhal pingat dia dapat tadi cuma untuk dia. Pingat dia dapat tadi cuma untuk dunia. Tapi semua orang mengkaguminya. Semua orang kata, oh ini wira negara. Ini orang yang menyumbang pada negara. Walau kita tahu ia cuma dunia sementara. Malangnya kita tak
Memahaminya macam tu waktu kita beragama, melakukan suluk. Sungguh-sungguhlah. Kita dah lalui, Allah akan beri kita fatarat minal umur atau minal a'mar, peringkat-peringkat usia. Ada peringkat usia bila kita tidak bersungguh-sungguh dalam agama, kita akan dicela. Orang peringkat usia dia 60 ke atas, yang menunggu kematian. Orang yang Allah telah bebaskan daripada segala kesibukan dunia, tapi dia masih belum bersuluk untuk benar-benar dengan Allah, maka dia akan dicela. Bahkan Allah Ta'ala dalam satu hadis, a'adzarallahu ila mri'in, Allah tak akan terima lagi mana-mana alasan orang-orang yang ballaghahu Allahu sittina sanatan, yang Allah beri dia umur 60 tahun. Tahu, umur 60 tahun umur yang tidak ada excuse. Tak ada. Dia tak ada cerita sebab tu, sebab tak ada. Dia terus dicela. Dia tak boleh beri sebab ni, sebab ni. Kamu tak ada sebab, kerana malaikat maut sudah mengekormu secara rapat. Kita umpama kita duduk satu rumah, lalu orang pun jeri api. Apakah kita gunakan alasan-alasan untuk menunda keluar daripada rumah tu? Kita akan melompat keluar walau patah kaki. Ada yang sanggup terjun bangunan. Bila dengar api, dia terjun untuk selamatkan diri dia dengan cepat. Ini yang dimaksudkan orang yang tidak diterima alasan. Kamu sakit ke, kamu itu ke, kamu ini, kamu ialah orang yang tak diterima oleh Allah alasan. Ini disebut oleh Nabi SAW. Bila Allah sebut ballaghahu sittina sanah, a'dzarallahu ila mri'in ballaghahu Allahu sittina sanah, Allah tak akan terima apa pun alasan yang Allah panjangkan umur dia 60 tahun. Sebab dia dapat semua dah. Dia dah dapat pasangan hidup dia, dia dapat anak dia tengok anak dia besar, dia mungkin dah dapat cucu, dah dapat menantu. Dunia dia dapat semua, tapi dia masih lagi tertipu dengan dunia, maka dia amat dicela. Tuan-tuan, kita ni kalau asyik kena tipu je, bukankah kita ni bodoh sangat? Kita mungkin ditipu sekali, even 2 kali, 3 kali. Tapi kalau sekali kita kena tipu, bukankah kita ni terlalu bodoh? Kita mungkin ditipu dunia untuk satu tempoh muda kita dalam pembinaan keluarga. Tapi kalau dah masuk 60 kena tipu lagi, maka katakan kita memang tak ada akal. Orang ditipu ini orang tak ada akal. Maksud tak ada akal di sini, tak ada agama. Bila orang tu tak ada agama, yang tak ada akal, maka tak ada nilai apa pun yang dimilikinya. Maka Syekh pun menyebut, jika rahsia hatimu sudah habis kerjanya dan sudah sampai dekat dengan Allah, kelak dia akan buka hatimu dengan kebahagiaan dari dunia dan dibencikan kepada kamu mengambil hak orang lain. Baik, bila kamu benar-benar kenal Allah, maka Allah yang akan beri bahagian dunia kamu. Tanda Allah beri bahagian dunia kita, kita jadi benci pada benda yang bukan hak kita. Kita cuma suka hak kita. Kalau tengok hak orang lain, kita tak ada. Even kita tak mencemburi hak orang lain, apatah lagi kita nak ambil. Kita seronok dengan apa yang kita ada. Itulah hak kita. Tuan-tuan, Allah bagi kita anak. Bukankah kita cuma seronok dengan anak kita? Kita tak mungkin seronok dengan anak orang lain. Macam mana pun rupa anak kita, itu hak yang lain. Ini anak kita. Ini hak kita. Jadi perkara pertama, bila Allah memang nak beri kita bahagian dunia, Allah bencikanlah hati kita hak orang lain. Maka dengan sebab itu kita tak pernah tipu orang, kita tak pernah ambil harta orang. Sebab saya benci itu hak orang lain, bukan hak saya. Ini kalau jumpa tengah jalan pun pulangkan balik, sebab bukan hak saya. Ini tanda dia tak cinta dunia. Dan itu tanda bahawa Allah beri dia dunia yang sebenar. Tentang dunia yang sebenar yang kita ambil secara halal, yang kita ambil tanpa mengorbankan agama kita, bahkan masa beragama kita. Dunia yang kita ambil ini tadi membantu lagi kita beragama. Maka ini dunia yang Allah bagi. Maksud Allah bagi, Allah beri dengan keberkatannya. Allah beri dengan redha dan relanya. Bukan Allah beri dengan bencinya. Ada orang yang diberi dunia dengan diuji. Ada orang yang diberi dunia dengan dibenci. Ada orang yang diberi dunia dengan disayangi. Pertama-tama Allah akan beri dunia dengan uji. Semua orang akan sama. Pertama-tama Allah akan beri dunianya dengan diuji.
Lepas, sekiranya dia lepas ujian tadi, ternyata dengan dunia tadi dia mentaati Allah lebih banyak. Dia banyak duit, dia jadi makin kuat taat kepada Allah. Makin kuat mujahadahnya. Maka selepas itu, Allah tak beri dunia padanya melainkan kerana Allah sayang dia. Maka dia beri. Sebagaimana Allah beri dunia pada Umar Al-Khattab sehingga takluk Rom dan Parsi. Sebagaimana Allah beri dunia kepada sekian pemimpin-pemimpin Islam yang adil dengan 1/3, 2/3 belahan dunia. Allah beri dunia pada Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan dia memerintah 2/3 dunia. Ya, Allah beri dunia waktu itu dalam keadaan Allah sayang dia. Allah cinta dia. Kerana itu semua akan menjadi pahala dia. Dan ada orang diberi dunia kerana dibenci. Setiap dunia yang diberi menambahkan laknat Allah padanya dan azab Allah padanya, dan jauhnya dia dari Allah, sombongnya sehingga dia mengaku Tuhan. Maka itulah dia watak Fir'aun, watak Qarun, watak Haman, watak yang tak pernah dilupakan, yang dirakamkan oleh Allah dalam Quran. Bila dia dapat dunia, dia rasa dialah Tuhan. Dia boleh meramalkan masa depan hanya kerana dia banyak dunia, hanya kerana dia paling kaya dalam dunia. Saya akan menentukan masa depan. Saya akan menentukan bagaimana ekonomi seharusnya berjalan. Kita tuan-tuan yang beriman pada qada dan qadar. Kalau kita dengar ini konspirasi Yahudi, ini konspirasi Dajjal, ini bla bla, orang ni lupa satu benda. Sesuatu tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Qada dan qadar. Ini illuminatinya, ini konspirasi Dajjalnya, mereka sebut semua benda sehingga mereka lupa tentang semuanya dengan izin Allah. So kita tak takut walaupun orang kata ini konspirasi Yahudi bla bla. Saya tak takut apa pun, sebab saya tahu tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Sila kamu sebut, ini telah dibentuk, mereka telah program semua benda. Tuan-tuan, di mana iman kita pada qada dan qadar? Ketika kita rasa dunia ini telah dikuasai oleh sekumpulan manusia yang dia merancang semua kita patut jadi begini, jadi begini. Saya kata, mana iman kamu pada qada dan qadar? Sejarah menunjukkan tak ada manusia boleh kawal dunia ini. Tak ada. Sebab dunia dikawal oleh Allah. Sehebat mana pun dia, Fir'aun, ketika mana dia mendahulu, dialah yang kawal Mesir. Bahkan dia kawal sungai Nil mengalir di bawah kakinya. Dia akan menentukan siapa hidup dan siapa mati. Dan dia mengaku dia Tuhan. Ya, apa yang kita bincang hari ini persis sebagaimana dulu. Bila ada mendakwa kelompok ini telah atur semua benda, Ustaz, dia dah atur ni. Tak, bukan mereka yang mengatur, ya. Tapi ia berlaku dengan takdir dan izin Allah. Suatu keimanan kita pada takdir dan izin Allah menjadikan kita tidak ketakutan dalam menghadapi apapun konspirasi. Ceritalah konspirasi macam mana pun, itu tak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Sebab itu Rasulullah bagi kita kronologi kiamat supaya kita tahu bagaimana mereka cuba kontrol. Mereka tidak boleh melepas siapa yang Allah dah sebut. Ada seorang cendekiawan Yahudi, bila dia membicarakan tentang orang Islam akan menang di akhir zaman kerana akan keluarnya pemimpin mereka bernama Mahdi. Dalam satu seminar, maka saya pun tengok Yahudi ini bicarakan, walaupun mungkin beliau tidak mempunyai nas yang lengkap tentang Mahdi, sebagaimana yang kita simpan nas-nas tersebut. Tapi malangnya orang-orang bodoh yang ingin bercakap tentang Mahdi seperti pemungut kayu api waktu malam, sehingga mereka tak dapat beza kayu api dengan ular, dan itu mematuknya. Kepada ulama, bila mereka berbicara, mereka ada asas yang kuat. Sebab itu tuan-tuan, orang awam ni dia punya kelang kabutnya dek kerana kejahilannya. Tapi para ulama tenang sebab dia tahu setiap perkara berdasarkan apa yang Rasulullah ajar ini. Orang awam duk cerita konspirasi sabar sudah. Oh, ini konspirasi dari kami pun tak nak, kami pun tak nak. Yang sebenarnya mereka telah ditipu dengan cara itu. Kita melihat sesuatu dengan pandangan syarak, dengan qada dan qadar. Si Yahudi ini berkata, dunia ini akhirnya akan dimiliki oleh orang Islam. Mereka merancang bagaimana mereka nak kuasai dunia ini Yahudi. Tapi akhirnya mereka mengaku mereka tak boleh buat. Apa pun mereka buat? Mereka buat satu yang telah dibongkarkan oleh salah seorang ahli Freemason, Roger Jarudi, waktu dia menyebut Yahudi akan buat suatu negara
dipanggil projek raya Yahudi, terbentang daripada Palestin sehingga ke Madinah. Ya, kita tahu bahawa orang kafir, bahawa mereka tak boleh kuasai Madinah. Even Dajjal pun tak boleh masuk Madinah. Kita tahu benda tu. Maka konspirasi mereka untuk atas asal menguasai dunia gagal di hadapan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menyatakan kesudahan dunia ini milik umat Islam. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahannya milik orang beriman. Dengan keluarnya Mahdi, dengan turunnya Nabi Isa, kesemuanya itu bukti bahawa dunia ini milik umat Islam dan milik hamba-Nya yang soleh. Sebab itu kita tak takut mereka kata, kami merancang, kami akan kuasai dunia. Kamu tak boleh kuasai dunia. Allah dah tentukan ia tidak boleh dikuasai selagi mana ada orang Islam. Allahumma illa melainkan dah mati orang Islam, silakan kuasai. Kerana ketika itu sudah berlaku kiamat. Silakan ambil. Lagi mana dunia ini perlu ditegakkan dengan syariat, maka Allah tetap akan berikan orang Islam. Tuan-tuan lihat apa yang mereka lakukan dalam tahun-tahun yang sebelum itu, puluhan tahun. Langsung mereka tidak berjaya untuk kekang pengaruh Islam. Tidak berjaya. Islam terus kuat dan bertambah. Bertambah orang Islam. Buatlah perancangan apa pun untuk menjauhkan orang daripada masjid, masjid tetap akan dikunjungi sampai hari kiamat. Allahumma illa melainkan dah laku kiamat dah tak ada orang Islam. Mereka tidak akan berjaya. Gunalah kaedah mana pun. Sebab itu, kita tuan-tuan jangan duduk terpengaruh kononnya. Ini telah dirancang, ini telah dibuat. Tidak akan berlaku melainkan dengan takdir Allah. Kapal terbang yang terbang dengan izin Allah, itu boleh terhempas kalau Allah tidak izinkan. Kapal yang berlayar di lautan dengan izin Allah, itu boleh karam kalau Allah tidak izinkan. Apa pun yang mereka, manusia rancang, tidak boleh berlaku melainkan dengan izin Allah. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka merancang sedetail-detailnya, mereka lupa semua itu dalam ilmu Allah, maka Allah sebaik-baik perancang. Lepas tu orang beriman tenang. Kamu rancang. Mereka dah lama nak rancang, buat itu, buat ini, membunuh Nabi dan sebagainya. Tak akan berlaku dengan izin, melainkan dengan izin Allah. Akhirnya orang Islam lah yang menguasainya. Kita dah ingat benda ni. Jangan tuan-tuan banyak sangat cakap buat konspirasi. Mereka telah atur, mereka telah... Tak, itu tidak berlaku melainkan dengan izin Allah. Dan kita akan lihat, apakah perancangan mereka yang berjaya ataupun takdir Allah yang mengatasinya. Kita orang beriman sudah mendapat jawapan dari awal. Kita dah tahu jawapan dia. Ini cerita dunia. Jadi kita sebut tadi, dunia ni ada 3 keadaan. Pertama, dunia diberi untuk diuji. Ini pada semua makhluk. Yang kedua, dunia diberi untuk disayangi. Ini hamba-hamba Allah yang menjadikan dunia sebab mendapat pahala yang banyak. Yang ketiga ialah dunia yang diberi untuk dibenci. Ini orang-orang yang akan sombong, yang lupa Allah, diberi dunia untuk dibenci. Ini disebut sebagai istidraj. Siapa yang diberi nikmat dalam keadaan dia jauh dari Allah, fadzalika istidraj, maka itu adalah istidraj. Apa maksud istidraj? Yakni bala yang Allah beri kepada mereka untuk diambilnya pada waktu yang menjadikan mereka terhina. Allah sebut dalam Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami akan tarik sedikit demi sedikit nikmat itu tanpa mereka rasa. Dan kami akan binasakan mereka. Kami akan hancurkan mereka tanpa mereka mengetahuinya. Maksudnya, orang-orang yang kena istidraj ni tuan-tuan, dapat harta banyak, anak banyak, sekian-sekian. Waktu mana mereka benar-benar menganggap harta membahagiakan dia, kami tukar fungsinya. Waktu mana mereka melihat anak-anak membahagiakan, kami tukar fungsinya. Akhirnya anak-anaknya menambahkan kedukacitaannya. Hartanya menghilangkan bahagianya. Harta banyak tapi bunuh diri. Banyak mana kita dengar orang kaya mati dengan arak, mati dengan dadah. Walau hartanya beratus juta. Dengan nilai dolar USD, bukan duit ringgit Malaysia, dolar USD. Jumpa kat apartmen, kondo sekian, mati dalam bathtub, dalam keadaan mabuk, dengan keadaan minum, makan, pergi tidur, dengan keadaan bunuh diri, dengan keadaan permusuhan dan sebagainya. Kata demikian, kami hilangkan fungsi. Orang beriman, Allah jadikan dunia itu berfungsi sampai akhirat. Maka dia bawa pahala yang banyak. Orang kafir dan orang yang dibenci, dunia ini bertukar, tidak berfungsi di dunia, kemudian menambah azabnya akhirat kelak.
Kat dunia yang dia fikir sebelum dia dapat, inilah yang bahagiakan dia, inilah sekian-sekian, ia bertukar Allah. Dia bertukar. Tu kita dengar anak sama mak, sama ayah, bergaduh mak ayah. Pada kaya dah ni. Sebab ayah dia pengurus dia. Kemudian dia tuduh ayah dia ambil duit dia, maka sama mahkamah. Mak dia pengurus dia untuk menerima bayaran hadiah dan sebagainya. Tak puas hati, sama mak dia. Ya, akhirnya keluarga ni rosak. Kita bila Allah bagi dunia dengan sayang, Allah jadikan ia berfungsi. Kalau harta tu memang boleh bahagia, memang kita bahagia betul dengan harta tadi. Hatta kita boleh bahagiakan orang lain. Dengan pangkat tadi kita bahagia, even kita boleh bahagiakan orang lain. Makinlah dunia yang diberkati, dunia yang dirahmati. Kemudian kata Syam tu dia, dia letakkan perasaan gembira dalam hatimu terhadap semua bahagianmu dunia. Akhirnya kita dapat dunia dan kadang kita gembira, kita syukur, kita seronok. Ini bila Allah bagi dunia tadi. Seronok kita lain. Kita tengok anak-anak kita, Masya Allah, penyejuk hati kita. Bukan penyambung kebajikan kita, penyambung jariah kita. Bukan doa yang kita harapkan. Semua yang kita dapat dari hal duniawi menyejukkan hati kita. Kenapa? Kita dah mengambilnya dengan agama, kita ambil dengan kepahaman kita. Sehingga engkau mengambil sepenuhnya. Sepenuh kita ambil dunia sebagaimana Sulaiman yang mengambil dunia. Sulaiman AS. Tuan-tuan tahu orang paling kaya dalam dunia Sulaiman AS. Yang kita cerita yang ni kaya 400 juta, 400 bilion. Sulaiman memiliki dunia semuanya. Cukuplah kenderaannya sampai tak boleh dicabar. Ialah angin. Kenderaannya angin. Yang membawanya ke mana dia nak pergi. Untuk sebulan perjalanan dia cuma pergi sekelip mata. Satu pagi. Ini Nabi Allah Sulaiman AS. Di bawah angin tak payah ada bahan bakar. Yang kita dah baca penafsiran kisah Nabi Allah Sulaiman. Bila Allah jadikan angin itu sebagai kenderaannya, maka Sulaiman ada satu kapet yang besar. Padanya dia letak singgah sananya. Maka duduk di situ. Lalu angin pun menerbangkan kapetnya. Yang besar, yang luas, yang cantik. Yang disulam indah. Untuk dia mengelilingi empayanya. Bayangkan ni tak payah nak isi minyak. Boleh landing kat mana pun. Bukan macam kapal terbang. Nak landing paling kurang landasan 300 meter. Paling kurang. Itu kalau jenis Boeing. Yang besar lagi Airbus. Barangkali nak sampai 500 meter. Atau even 1 kilometer. Nak naik, nak turun tu. Ini nak turun kat mana pun boleh. Atas pokok pun boleh. Ini kenderaan Sulaiman AS. Yang pekerjanya apa? Pekerjanya lah jin-jin. Tak payah pakai permit pekerja ni. Jin and freight. Yang bekerja dalam laut ada. Yang bekerja di udara ada. Yang bekerja atas darat ada. Yang membina bangunan-bangunan besar. Tak payah bayar gaji. Kerja ni. Namanya jin. Kita mana ada syarikat ke apa pekerja dia jin. Yang kuat, yang gagah. Nak ambil mutiara, suruh jin lah, menyelam ambil. Tak payah pakai oksigen, tak payah pakai kapal selam. Masuk dalam lautan, mengeluarkan mutiara yang paling indah sekali. Kita ini manusia paling kaya dalam dunia. Tapi Allah berikan dia kekayaan itu dengan rahmatnya. Jadi kita nak kaya macam Sulaiman. Kaya yang tidak melalaikan. Kaya yang menjadikan kita semakin tunduk pada Allah. Kebesaran Allah. Kita tak nak jadi kaya macam Korun. Taklah kaya sangat tapi sombongnya luar biasa. Korun ni dia tak dapat pangkat apa-apa. Dia masih lagi berada di bawah Fir'aun. Manakala Fir'aun pula, dia memang kaya tapi dia tak boleh cipta kekayaan. Dia cuma memungut kekayaan dengan cukai-cukai hasil daripada rakyat dia. Sulaiman AS dia tak ambil duit dari rakyat dia. Allah berikan dia kekayaan. Dia ambil tempat-tempat yang tak boleh diambil oleh rakyatnya. Tidak mampu. Allah beri kepada Nabi Sulaiman tentera-tentera di kalangan jin-jinnya. Selain daripada binatang-binatang jadi tentera. Bayangkan mana ada dalam sejarah manusia memerintah binatang. Nabi Allah Sulaiman memerintah binatang. Bahkan dalam perbarisan tentera sebagaimana disebut dalam surah An-Naml, berbaris binatang dalam
ketumbukan batalion tenteranya. Bayangkan tuan-tuan kalau boleh berbaris binatang tadi, binatang-binatang yang terkenal dengan ganas dan liar, menjadi salah satu daripada batalion tentera, bagaimana gerungnya orang nak menghadapi tentera ni. Gerung. Ini di antara kehebatan dunia yang Allah beri pada Sulaiman, supaya kita tahu dunia ni milik Allah. Allah beri pada siapa yang dikehendaki. Tapi kita nak Allah beri dunia dan kadang Allah sayang kita. Dia beri kita segala kekayaan, tapi Allah sayang kita. Nak tahu sayang Allah pada kita, tidak menjejaskan ibadat kita pada Allah. Dan kita pula tak suka ambil hak orang lain. Tak suka. Nak tahu Allah beri dunia tu kerana Allah benci, dah kaya pun duk tipu orang miskin lagi. Ada kaya duk ambil tanah jiran sebelah ni. Ambil tanah orang miskin. Padahal dia dah kaya. Sebab dia kaya dibenci. Bila kaya dibenci, tetap dicatat pada dua matanya fakir. Maksudnya dia sentiasa tak cukup. Dia sentiasa tak cukup. Dia bukan nak duit, dia nak banyak duit. Tapi banyak duit pun dia rasa sikit. Ada orang tanya seorang hamba Allah, saya dengar duit awak ada 100 juta dolar USD. Dia kata betul. Dia kata awak suka duit? Dia kata saya suka banyak duit. Bukan duit je saya suka. Saya suka banyak duit. Tapi satu benda yang saya rasa tetap tak cukup. Tadi orang yang duit dia dalam bank ada 100 juta dolar USD. Kalau kita convert dia macam 400 juta. Banyak tak? Banyak. Tapi dia kata apa? Saya tetap rasa dia tak banyak. Tak cukup. Kita lihat bila Allah bagi dunia tu, dan kadang Allah tak suka, Allah jadikan dia tak cukup. Tapi bila Allah beri dan kadang Allah suka, kita rasa cukup. Ini boleh kongsi dengan orang ni. Ni kalau kita diangkat nasi sepinggang, saya rasa boleh makan 3-4 orang ni. Itu Nabi ajar. Nabi kata, ta'amul wahid yakfis nain. Makanan untuk seorang makan cukup untuk 2 orang. Makanan yang dimakan oleh 2 orang cukup untuk 4 orang. Apa maksud hadis ini? Orang yang Allah beri jiwa qanaah, dia dapat satu harta atau satu makanan, walau zahirnya seorang, dia tetap rasa boleh berkongsi. Boleh kongsi. Bagi kurma sebiji, dia rasa boleh bagi, dia boleh potong 2, ambil 1. Yang seorang lagi bagi sekotak pun, dia ambil juga kotak orang lain pun. Nak 2 kotak. Ini orang yang tamak. Orang yang Allah beri dengan jiwa kaya tadi, orang bagi dia 1 kurma, dia tengok sebelah tak ada kurma, dia boleh potong dulu. Kenapa? Allah kayakan dia. Dia melihat semua nikmat boleh berkongsi. Semua. Dia tak pernah rasa pun nikmat tu dia perlu conquer. Dia rasa nikmat tadi dia boleh berkongsi dengan semua orang. Ini tanda Allah kayakan dia dengan nikmat. Allah cukupkan dia. Tapi orang tengok hak orang lain pun nak ambil, kita tahu dia mendapat dunia dan kadang Allah benci. Jadi kita nilailah diri kita dapat dunia hari ini, apakah kita rasa seronok dengan apa kita dapat. Kemudian kita benci dengan hak orang lain, supaya kita tahu itu tanda Allah beri pada kita dunia. Kemudian kata Syekh, ketika itu yang kamu mahu itulah apa yang Allah mahu. Yang kamu nak itu apa Allah nak. Maka sebab itu kamu rasa gembira. Segala takdir Allah kamu gembira kerana apa yang kamu nak itulah apa yang Allah nak. Maksudnya bila orang dah bentuk agama dalam diri dia, maka yang dikehendakinya ialah apa yang Allah kehendaki. Contoh tuan-tuan, bila kita kalau ke Mekah rasa tak seronok. Seronok, bahagia, nak pergi lagi. Berarti itulah yang Allah nak. Benda yang kita nak. Maknanya apa yang Allah nak kita supaya taat padanya sudah menjadi apa yang kita nak dan keseronokan kita. Kita yang seronok walau habis duit ribu-ribu pun kita nak ke Mekah. Seronok. Walau asal benda itu perintah Allah yang mungkin dilakukan dengan tak seronok. Tapi bila benar Allah nak beri kita kasih sayang, benda yang Allah perintah itulah yang paling kita suka. Saya ustaz kalau ada duit banyak tak nak pergi lain, nak pergi Mekah je. Dia jadi seronok ke situ. Saya kalau ada duit banyak saya nak sedekah je. Dia seronok kat sedekah. Yang memang Allah suruh. Maka itu tanda Allah yang beri dunia tadi. Dengan tanda Allah sayang dia. Dan ini yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir. Bila kamu kenal Allah, akhirnya kamu tahu yang Allah bagi ini memang hak kamu. Maka Allah jadikan kamu suka dengan hak kamu. Dan kamu benci hak orang lain. Kamu tak mungkin ambil hak orang lain walau 5 sen. Orang ni tuan-tuan memang amanah dan jujur. Sebab Allah yang cukupkan dia. Ini kalau jumpa duit banyak mana pun, kalau bukan hak dia, dia takkan ambil. Bukan sekadar takkan ambil, tak terasa pun nak ambil.
Tak ada pun dalam terdetik ni kalau ambil kaya pun tak ada. Jiwanya kosong dengan hak orang lain. Ini hak orang, saya pulangkan hak orang lain. Dia tak rasa sedikit. Ada seorang hamba Allah bila budak lagi orang ni, dia jumpa duit 6,000. Ada seorang wartawan, dia nak pergi bank duit tu ke tabung haji. Jatuh beg dia. Dia jumpa oleh hamba Allah saja sekolah dengan saya. Jumpa. Bila dia jumpa, dia tak tahu nak buat apa, dia beritahu ayah dia pun hantar kat polis. Bukan keluarga kaya. Hantar ke polis ni. Yang ni hilang duit, report polis. Maka polis pun beri balik 6,000. Zaman tu, dulu 20-30 tahun dulu. Maka wartawan ni pun datang. Yang hilang duit ni wartawan. Ni search time. Dia datang ke sekolah saya. Cari budak ni. Masuk gambar depan ke ni. Ini orang besar. Suara rabak. Kata dia tak nak apa pun. Sebab bukan hak dia. Memang jadi ajar. Bukan hak kamu, jangan ambil. Mudah je. Sehingga budak sebesar itu pun tidak suka mengambil hak orang lain. Apatah lagi bila dia lebih mengerti. Kita nak wujudkan, nak bentuk orang macam ni. Kita tak akan ambil hak orang lain. Walau sejengkal. Walau setitik air orang lain. Kita tak ambil. Kita bertayamum jauh lebih baik daripada ambil orang lain. Daripada ambil air orang lain. Saya lebih suka bertayamum dengan debu tanah saya daripada mengambil air orang lain. Walaupun asal taharahnya dengan air, tapi kalau dia bukan hak kita, kita tak ambil. Ya, begitu orang-orang yang memang Allah beri dunia. Ini kalau jenis hilang slipper kat masjid, mesti kaki ayam. Tak ambil slipper orang. Dia bukan jenis berantai ni. Artinya, orang ambil slipper dia pun ambil slipper orang. Akhirnya, semua orang ambil slipper orang. Kerana dia buat macam tu, yang belakang pun buat macam tu, maka semua ambil slipper orang. Tapi kita pegang mudah. Dah slipper saya hilang, saya tak akan ambil orang lain. Biar nampak buruk jalan kaki ayam, tapi mulia di sisi Allah supaya saya tak ambil hak orang lain. Nampak kita ni orang hebat, tiba kaki ayam, tak apalah. Saya nak beritahu saya tak ambil hak orang lain. Saya tak akan pernah ambil hak orang lain kalau ia bukan hak saya. Begitu orang-orang yang Allah beri dunia pada dia, dia begitu benci pada hak orang lain. Maksudnya dia tak akan pandang, dia tak akan ambil. Dia tak tamak pada hak orang lain, dia seronok dengan apa yang dia ada. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.